tahun 6. Apa kabar murid-murid tahun 6 pada hari ini? Cikgu harapkan semua murid berada dalam keadaan sehat dan masih lagi bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, pada hari ini bagi subjek matematik, kita akan melihat kepada topik yang ke-12, iaitu kebolehjadian. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan melihat standard kandungan 12.1 kebolehjadian, standard pembelajaran 12.12 menyatakan kebolehjadian suatu peristiwa sebagai mustahil, kecil kemungkinan, sama kemungkinan, besar kemungkinan atau pasti. Manakala objektif pembelajaran pula, pada akhir pengajaran dan pembelajaran diharapkan murid-murid tahun 6 nanti dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 masalah harian melibatkan kebolehjadian suatu peristiwa dengan betul. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, mari kita buat sedikit ulang kaji mengenai 5 kebolehjadian peristiwa. Jadi, 5 kebolehjadian peristiwa ini telah kita pelajari pada sesi pembelajaran yang lalu. Jadi, kita buat sedikit ulang kaji agar murid-murid dapat mengingat semula apakah 5 kebolehjadian peristiwa yang telah kita pelajari. Jadi yang pertama, kebolehjadian peristiwa yang pertama yang kita pelajari adalah pasti. Adakah murid-murid masih ingat berkaitan dengan pasti ini? Apakah peristiwa yang kebolehjadiannya adalah pasti? Bolehkah murid-murid nyatakan satu contoh? Ya, contohnya seperti 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Itu peristiwanya, kebolehjadian adalah pasti berlaku. Ataupun 1 minit ada 60 saat. 1 tahun ada 12 bulan. Contohnya itu adalah kebolehjadian peristiwa untuk pasti. Seterusnya, mustahil. Mustahil ini adalah lawannya kepada pasti. Mustahil lawannya adalah pasti. Kalau pasti ini adalah berkaitan dengan fakta, sesuatu fakta yang betul. Manakala mustahil ini adalah berlawanan. Contohnya, peristiwa yang tidak mungkin akan berlaku. Contohnya seperti 1 minggu ada 10 hari. Adakah itu akan berlaku? Mustahil kerana 1 minggu hanya ada 7 hari. Dan banyak lagi peristiwa yang kita telah pelajari pada pembelajaran yang lalu untuk mustahil. Murid-murid boleh lihat semula video pengajaran yang telah cikgu berikan berkaitan dengan contoh-contoh peristiwa untuk kebolehjadian mustahil. Yang ketiga, sama kemungkinan. Adakah murid-murid masih ingat lagi apakah contoh yang mempunyai kebolehjadian sama kemungkinan? Contohnya seperti duit shilling. Kalau duit shilling ini, kenapa dia sama kemungkinan? Sebab duit shilling hanya ada 1 kepala dan 1 ekor sahaja. Jadi peluangnya adalah sama. Sama banyak. 1. Jadi sama kemungkinan. Yang keempat adalah kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan ini adalah untuk peristiwa yang jarang berlaku. Contohnya, hari ini panas
terik. Kecil kemungkinan hari akan hujan. Maksudnya kemungkinan untuk hari hujan itu sangat kecil kerana hari panas. Tapi bolehkah hujan itu turun? Ya, boleh. Boleh juga berlaku, namun kecil kemungkinan untuk berlaku. Manakala yang kelima adalah besar kemungkinan. Besar kemungkinan ini lawannya adalah kecil kemungkinan. Kalau besar kemungkinan ini maksudnya peristiwa itu selalunya akan berlaku. Contohnya, sekiranya kita tidak menjaga pemakanan kita, besar kemungkinan kita akan mendapat obesiti. Maksudnya kita akan mendapat kegemukan, obesiti. Jadi besar kemungkinan kalau kita tidak jaga makan kita akan mendapat, besar kemungkinan kita akan mendapat obesiti. Itu maksudnya. Maksudnya peristiwa itu untuk mendapatkan kegemukan itu besar kemungkinan selalunya akan berlaku kalau kita tidak jaga makan. Tapi ada juga peristiwa di mana kalau seseorang itu dia tidak jaga makan, badannya tetap kurus. Ada juga berlaku namun jarang. Besar kemungkinan selalunya akan mendapat obesiti. Itu bagi kebolehjadian besar kemungkinan. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat kepada masalah harian yang pertama. Jadi ingat, apabila kita menyelesaikan masalah harian, kita akan menggunakan langkah yang sama, iaitu kita akan membaca seimbas lalu terlebih dahulu, kemudian barulah kita membaca kali yang kedua dan menggariskan serta mengeluarkan maklumat penting. Jadi mari kita sama-sama baca terlebih dahulu masalah harian ini. Terdapat 6 biji guli kuning dan 5 biji guli biru di dalam sebuah kotak. Susan mengeluarkan sebiji guli kuning daripada kotak itu. Apakah kebolehjadian Susan mengeluarkan sebiji guli kuning secara rawak pada kali kedua jika guli kuning yang pertama tidak dimasukkan semula ke dalam bakul itu? Jadi kita akan baca kali yang kedua sambil menggariskan dan mengeluarkan maklumat penting. Terdapat 6 biji guli kuning dan 5 biji guli biru di dalam sebuah kotak. Jadi kita ada sebuah kotak seperti ini. Kemudian kita boleh gunakan teknik lukisan. Ingat, matematik ini kita boleh gunakan pelbagai cara untuk mendapatkan jawapan asalkan konsep kamu betul. Jadi di sini ada sebuah kotak. Kita akan gunakan lukisan untuk memudahkan murid-murid faham. Sebuah kotak, di dalam kotak ini terdapat 6 biji guli kuning. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 biji guli kuning, kemudian 5 biji guli biru. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi selesai untuk ayat yang pertama. Jadi ayat pertama tadi kita telah baca, yaitu dari sini hingga sini untuk ayat pertama. Kemudian kita lihat ayat kedua dari sini hingga sini. Susan mengeluarkan sebiji guli kuning daripada kotak itu. Maksudnya apa yang Susan lakukan? Dia mengeluarkan. Maksudnya dia buang atau dia keluarkan. Maksudnya tiada lagi dalam kotak itu. Berapa biji? Sebiji. Jadi kita keluarkan biji guli kuning. Jadi sekarang kehendak soalan adalah ayat yang terakhir dari sini hingga sini. Apakah kebolehjadian? Jadi ingat, terdapat 5 kebolehjadian yang telah kita pelajari. Jadi jawapan kamu mesti antara 5 ini saja. Sama ada pasti,
mustahil, sama kemungkinan, kecil kemungkinan atau besar kemungkinan. Tiada jawapan yang lain. Hanya pilih antara 5 jawapan ini sahaja. Yang mana? 1. Jadi sekarang kita kena tentukan apakah kebolehjadian. Jadi yang mana satu antara 5 kebolehjadian tadi adalah jawapan bagi soalan ini. Jadi soalan minta apakah kebolehjadian Susan mengeluarkan sebiji guli kuning. Jadi apakah kebolehjadian Susan mengeluarkan sebiji guli kuning secara rawa pada kali kedua. Jadi sekarang Susan nak keluarkan lagi sebiji guli kuning. Nah, tadi guli kuning yang pertama dia telah keluarkan. Jadi sekarang dia nak keluarkan kali yang kedua. Jika guli kuning yang pertama tidak dimasukkan semula ke dalam bakul itu. Maksudnya sekarang guli kuning yang pertama tadi tidak dimasukkan semula. Memang sudah dikeluarkan terus, tidak dimasukkan semula. Jadi sekarang guli kuning yang tinggal adalah ini. Kalau yang asal tadi ada 6. Tapi Susan telah keluarkan sebiji. Untuk kali pertama tadi dia telah keluarkan sebiji. Jadi tinggal 5 biji sahaja. Jadi sekarang Susan nak keluarkan lagi kali yang kedua. Jadi kita kena tentukan apakah kebolehjadian Susan untuk mengeluarkan sebiji guli kuning kali yang kedua ini. Jadi kehendaknya kebolehjadian bagi 1 biji guli kuning dikeluarkan pada kali kedua. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah harian ini? Jadi bagi menyelesaikan masalah harian melibatkan kebolehjadian, murid kena lihat kepada langkah kerja yang cikgu tunjukkan ini. Jadi langkah pertama, murid-murid perlu menuliskan apakah peristiwa yang diminta. Kehendak soalan kita cari kebolehjadian untuk peristiwa apa? Jadi, kehendak soalan minta kita cari kebolehjadian untuk mengeluarkan 1 biji guli kuning. Jadi, peristiwanya kita kena keluarkan guli kuning. Jadi, peristiwa yang pertama kita kena tulis guli kuning. Kemudian, peristiwa yang kedua kita kena berlawanan dengan guli kuning. Jadi kita akan tulis sebagai bukan guli kuning. Maksudnya yang pertama ini adalah peristiwa yang diminta oleh kehendak soalan. Kehendak soalan minta kita cari kebolehjadian untuk guli kuning. Manakala peristiwa yang kedua ini adalah berlawanan. Bukan guli kuning. Mesti ada perkataan bukan. Maksudnya bukan guli kuning. Jadi sekarang kita akan kira guli kuning sekarang tinggal berapa di dalam kotak. Kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi guli kuning ada 5 biji. Bukan guli kuning. Jadi kalau bukan guli kuning, maksudnya kita kena kira yang guli berwarna biru. Kerana biru itu maksudnya bukan kuning. Jadi kita kira guli yang berwarna biru ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bukan guli kuning ada 5 biji juga. Jadi sekarang apa yang perlu kita lakukan? Kita akan bandingkan jumlah atau bilangan guli yang ada. Jadi guli kuning ada 5 biji. Bukan guli kuning pun ada 5 biji. Jadi di sini bilangannya adalah sama. Kalau bilangannya adalah sama, ini bermakna kebolehjadian untuk kita keluarkan 1 biji kuning adalah sama kemungkinan. Jadi inilah jawapannya. Jawapannya adalah sama kemungkinan. Kenapa sama kemungkinan? Sebab bilangan untuk guli kuning dan bilangan untuk bukan guli kuning adalah sama banyak. Jadi kita boleh nyatakan kebolehjadiannya adalah sama kemungkinan.
Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat kepada masalah harian yang kedua. Jadi kita baca seimbas lalu terlebih dahulu. Untuk masalah harian yang kedua ini, Rajah 2 menunjukkan beberapa biji guli dan sekeping duit shilling yang akan dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Apakah kebolehjadian sebiji guli dipilih secara rawak daripada kotak itu? Jadi ini ada soalan A, maksudnya soalan ini ada soalan B juga nanti. Kita akan lihat kemudian. Jadi sekarang kita akan baca buat kali yang kedua sambil menggariskan maklumat penting. Rajah 2 menunjukkan beberapa biji guli dan sekeping duit shilling yang akan dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Jadi kita lihat kepada gambar rajah ini. Jadi di sini ada beberapa biji guli. Jadi dia ada bagi gambar, jadi kita boleh kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi terdapat 7 biji guli dan sekeping duit shilling. Kita kena lihat kepada nilai duit shilling ini. Ini adalah duit yang bernilai 20 sen. Jadi sekarang kita akan lihat kepada soalan A. Apakah kehendak soalan? Apakah kebolehjadian sebiji guli dipilih secara rawak daripada kotak itu? Jadi sekarang soalan minta kita cari kebolehjadian. Jadi sekarang kita akan tentukan antara 5 kebolehjadian yang kita telah pelajari, yang mana satukah jawapannya? Jadi kita akan gunakan langkah seperti masalah harian yang pertama sebentar tadi. Kita akan keluarkan 2 peristiwa. Peristiwa yang pertama kita akan ikut apakah peristiwa yang diminta oleh soalan. Jadi soalan minta kita cari kebolehjadian sebiji guli. Jadi maksudnya kita kena pilih yang guli. Jadi peristiwa yang pertama adalah guli. Kita kena pilih yang guli sahaja. Guli. Peristiwa yang kedua adalah bukan guli. Kita mesti berlawanan dengan kehendak soalan. Guli ini adalah kehendak soalan sebab soalan minta kita cari kebolehjadian sebiji guli. Jadi kita kena cari yang guli. Kemudian peristiwa yang kedua mesti berlawanan. Jadi kita akan letak perkataan bukan guli. Jadi sekarang kita akan kira guli ada berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi guli ada 7 biji. Bukan guli. Jadi di dalam gambar ini, apakah objek yang bukan guli? Duit ini kan? Bukan guli kan? Bukan guli maksudnya apa-apa objek yang ada yang bukan guli yang diberikan dalam soalan ini. Jadi duit ini adalah bukan guli. Jadi duit ini hanya ada 1 keping. Jadi 1. Jadi guli ada 7 biji. Bukan guli ada 1 sahaja yang bukan guli. Jadi sekarang kita akan bandingkan. Guli ada 7, bukan guli ada 1. Jadi di sini kehendak soalan ini nilainya lebih besar daripada yang bukan kehendak soalan. Jadi kita akan lihat kepada kehendak soalan ini bilangannya lebih besar. Jadi jawapannya adalah besar kemungkinan. Kenapa besar kemungkinan? Sebab kehendak soalan minta kita cari guli. Jadi bilangan guli lebih banyak daripada bukan guli. Lebih besar daripada bukan guli. Jadi kebolehjadiannya adalah besar. Seterusnya kita lihat kepada soalan B. Kita akan teruskan menggaris soalan B. Kita baca seimbas lalu terlebih dahulu. Apakah kebolehjadian sekeping duit shilling 50 sen dipilih secara rawak daripada kotak itu? Jadi soalan minta kita, apakah kebolehjadian sekeping duit shilling 50 sen dipilih secara rawak daripada kotak itu?
Jadi di sini sebelum itu pasti ada murid-murid yang tidak faham apa maksud secara rawa. Apa yang dimaksudkan secara rawa? Kenapa dari tadi soalan yang kita selesaikan mesti ada disebut dipilih secara rawa? Apa maksud dipilih secara rawa? Dipilih secara rawa maksudnya kamu memilih terus tanpa menentukan kriteria ataupun tanpa kamu menentukan giliran apa yang kamu nak ambil. Contohnya kamu tak atur benda itu. Kamu pilih saja terus daripada kotak itu tanpa melihat, tanpa kamu tentukan apa yang kamu nak ambil itu. Kamu hanya kata kamu nak ambil duit shilling 5%. Maksudnya kamu terus ambil daripada kotak itu tanpa melihat, tanpa kamu mengatur kedudukan objek-objek di dalam kotak itu. Itu maksudnya secara rawa. Maksudnya kamu ambil terus. Jadi di sini kita kena tentukan apakah kebolehjadian untuk kita mendapatkan sekeping duit shilling 50 sen. Jadi caranya sama, kita akan buat dua peristiwa. Peristiwa yang pertama kita akan mengikut kehendak soalan. Jadi soalan minta kita cari kebolehjadian untuk duit shilling 50 sen. Jadi peristiwa yang pertama adalah duit shilling 50 sen. Mesti duit shilling 50 sen. Peristiwa yang kedua adalah bukan duit shilling 50 sen. Bukan duit shilling 50 sen. Maksudnya benda objek lain yang bukan 50 sen, itu maksudnya bukan duit shilling 50 sen. Jadi sekarang kita akan kira duit shilling 50 sen ada berapa? Kita lihat kepada gambar ini semula sebab ini soalan B. Soalan B ini masih di bawah soalan yang sama. Jadi kita akan guna semula gambar rajah ini. Kita lihat ada tak duit shilling dalam gambar rajah yang diberi ini? Ini duit shilling apa? Berapa nilai ini tadi? 20 sen. Jadi ada tidak duit shilling 50 sen di sini? Jadi tiada. Kalau tiada kita letak sifar. Maksudnya tiada duit shilling 50 sen. Kemudian kita akan kira bukan duit shilling 50 sen. Maksudnya objek-objek yang bukan duit shilling 50 sen. Jadi di sini yang bukan duit shilling 50 sen adalah guli. Jadi guli ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 20 sen ini kita kira tidak? Kita kira juga kerana 20 sen ini bukan 50 sen. Sebab kita nak kira bukan 50 sen. Jadi semua ini adalah bukan 50 sen. Jadi kita akan kira semuanya sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bukan duit shilling 50 sen ada 8. Jadi sekarang kita akan bandingkan. Duit shilling 50 sen sifar tiada. Bukan duit shilling ada 8. Jadi kita akan lihat kepada jawapan kehendak soalan ini. Jadi kehendak soalan ini tiada. Sifar maksudnya tiada. Kalau benda itu tiada, maka ia adalah mustahil. Jadi mustahil untuk kita dapatkan duit shilling daripada gambar rajah ini kerana memang tiada duit shilling 50 sen. Jadi mustahil untuk kita dapat duit shilling 50 sen kerana tiada 50 sen yang diberikan. Yang diberikan hanyalah 20 sen. Sebab itu dia sifar. Kalau kebolehjadian ini nilainya sifar, maksud jawapannya adalah mustahil. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat kepada masalah harian yang ketiga. Rajah menunjukkan waktu Puan Maimun bertolak dari rumah pada suatu hari. Tandakan betul kebolehjadian bahawa jarum jam dan jarum minit membentuk satu garis lurus pada muka jam itu selepas 30 minit. Jadi kita baca buat kali yang kedua. Rajah 1 menunjukkan waktu Puan Maimun bertolak dari rumah.
Jadi kita dapat lihat di sini ada satu muka jam. Jadi pukul berapa ini murid-murid? Ya, betul. Ini adalah pukul 5.30 menit. Jadi pukul 5.30 menit atau 5.30. Kita boleh sebut sebagai 5.30, pukul 5.30 atau pukul 5.30 menit. Jadi sekarang kita akan lihat kehendak soalan. Tandakan betul kebolehjadian bahawa jarum jam dan jarum minit membentuk satu garis lurus pada muka jam itu selepas 30 menit. Jadi soalan ini kamu kena buat ikut urutan ayat. Jadi ayat ini kata, tandakan betul kebolehjadian. Maksudnya di sini ada 3 kebolehjadian. Jadi murid-murid kena tentukan apakah kebolehjadian untuk peristiwa ini. Kemudian tandakan yang mana satu jawapannya. Jadi kita kena cari kebolehjadian jarum jam dan jarum minit. Jadi murid-murid kena tahu yang mana satu jarum jam. Yang pendek ini adalah jarum jam dan yang panjang ini adalah jarum minit. Jadi jarum jam dan jarum minit membentuk satu garis lurus pada muka jam itu selepas 30 menit. Jadi kita kena lihat apa yang berlaku dengan jarum jam itu selepas 30 menit. Jadi kita kena gerakkan jarum minit itu tadi. Selepas 30 menit, di manakah kedudukan jarum minit itu? Itu yang kita kena lakukan. Jadi untuk masalah harian yang ketiga ini, kita tidak dapat menggunakan langkah kerja seperti masalah harian pertama dengan yang kedua. Kerana peristiwa ini, dia tidak melibatkan objek yang berbeza. Dia hanya menggunakan muka jam yang sama. Jadi kita kena gerakkan jarum minit yang sama itu untuk kita lihat di manakah kedudukannya selepas 30 menit. Maksudnya kita masih menggunakan jarum minit yang masih sama. Jadi selepas 30 menit, di manakah jarum minit ini? Jadi kita kena lihat 30 menit. Maksudnya kita akan gerakkan sehingga kita dapat 30 menit. Jadi dari sini ke sini 5 menit. 10, 15, 20, 25, 30. Jadi maksudnya di sini jarum minit, kedudukan yang baru bagi jarum minit adalah pada 12. Jadi jarum jam, apa yang akan berlaku dengan jarum jam? Maka jarum jam pun akan bergerak sedikit, akan berubah kedudukan, di mana jarum jam akan berada tepat pada 6. Jadi apa yang murid-murid boleh lihat di sini? Kedudukan kedua-dua jarum ini membentuk satu garis lurus. Satu garis lurus macam ini, satu garis lurus. Jadi apa yang berlaku? Peristiwa ini pasti berlaku kerana kita boleh lakukannya. Dan jarum minit itu tepat pada 12, iaitu tepat dengan kedudukan jarum pendek membentuk satu garis lurus. Jadi benda ini adalah pasti berlaku. Jadi ini adalah berkaitan dengan fakta kerana selepas 30 minit jarum minit akan berada pada 12. Dia tak akan berada pada 1 kah, pada 2 kah, dia tak akan berada pada nombor ini. Dia hanya akan berada pada 12 kerana soalan minta selepas 30 minit. Selepas 30 minit, jarum minit memang berada pada 12, iaitu berada pada garisan lurus dengan jarum jam. Jadi peristiwanya adalah pasti berlaku. Baiklah murid-murid, cikgu harapkan murid-murid faham bagaimana untuk menyelesaikan masalah harian yang melibatkan kebolehjadian. Jadi ingat,
kebolehjadian ada 5. Jadi, murid-murid hanya perlu memilih antara 5 kebolehjadian ini yang mana satukah jawapannya. Mesti ikut apa yang soalan minta. Jadi, sekarang murid-murid perlu menjawab latihan pada buku aktiviti matematik kertas 2. Jawab soalan pada muka surat 38 dan 39. Soalan 1, 2, dan 3 sahaja. Setelah selesai, ambil gambar dengan jelas dan hantar kepada cikgu melalui WhatsApp peribadi cikgu. Murid-murid perlu menunjukkan langkah penyelesaian. Bagaimana nak tunjukkan macam mana nak tulis langkah penyelesaian? Kamu tengok semula contoh yang telah cikgu berikan sebentar tadi. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih.